Subhanahu wa ta'ala. Betul tak? Senang memahami Al-Quran bila kita dapat petunjuk. Dan seterusnya tuan-tuan, akan terjadi, saya baca bahasa Arabnya saja, bahasa Melayunya maaf, akan terjadi di akhir zaman tanah longsor, kerusuhan dan perubahan muka. Betul tak? Antaranya Michael dan banyak lagi perompak kereta api yang rompakan yang terbesar di dunia. Kenapa tidak dapat dikesan? Mukanya dirubah. Baca sejarahnya. Ingat tak bagaimana di London dulu ya? Paling besar rompakan. Kenapa tak ada dikesan? Rupanya mukanya sudah diubah berapa kali ubah. Berikan dia duit. Berlaku tak? Berlaku. Dan yang bertanya, bilakah hal tersebut berlaku wahai Rasulullah? Bagi dia menjawab, apabila telah berluasa nyanyian. Betul tak? Siapa yang buat pembedahan muka pertama? Penyanyi. Bila leluasa nyanyi, muka-muka ini akan sebab penyanyi, dia nak komersialkan dia punya muka. Tak? Kalau tak lawa, tak laku dia punya album. Ya? Jadi mukanya peranan, maka disebut penyanyi. Betul tak sekarang yang melakukan seperti penyanyi? Indonesia, di Amerika, di mana pun penyanyi ataupun pelakon, samalah tu. Mukanya dulu akan dibedah. Dengannya di Singapura ada juga penyanyi, Cik Anita. Betul tak? Dia mengaku sendiri. Berapa kali dia bedah mukanya? Penyanyi dah. Apa dikatakan Rasulullah SAW? Benar, penyanyi dah buat ni. Sebab segala kerosakan datangnya daripada penyanyi. Akan terjadi di akhir zaman tanah longsor, kerusuhan dan perubahan muka. Ada yang bertanya, bilakah hal tersebut berlaku wahai Rasulullah? Bagi dia menjawab, apabila telah berluasa bunyi-bunyian muzik dan ramainya para penyanyi wanita. Ramainya para penyanyi wanita. Kemudian lu'inal mughanni wal mughanna lahu. Hadis riwayat Ibn Hibban dan disahihkan olehnya. Dilaknat si penyanyi dan yang mendengar nyanyian. Ini penutup. Yang mendengar pun kena laknat. Maukah antum kena laknat? Sedangkan laknat, la'ana, syatanah. Arti syatanah jauh dari rahmat Allah. Jadi sebagai penutup, jangan dengar nyanyian. Jangan beli. Tapi kalau terpaksa dengar tu lain. Kadang-kadang kita makan di mana? Di kedai makan. Kadang-kadang kita suruh matikan, dia tak akan matikan. Dia cakap, bos aku suruh hidupkan. Kalau aku matikan, nanti aku pun bermasalah. Jadi jangan halalkan saja. Ada pertanyaan tentang ini walaupun kita terlewat sedikit? Iya. Yang dibolehkan menyanyi 3. Yang dibolehkan menyanyi ini ada lanjutkan. Ini ada lanjutan. Anak akan jadikan buku ni. Akan jadikan buku dan mungkin agak tebal sedikit. Anak sudah menulis buku tentang hukum muzik. Habis anda pinjam saudara Mak Samsi, tetapi anak akan buat yang satu lain. Yang lain ni. Yang dibolehkan 3. Anak kecil tapi perempuan yang belum balik boleh menyanyi bila hari raya dan hari walimah. Yang kedua, hamba boleh menyanyi. Yang ketiga, wanita, isteri untuk suami. Itu saja. Ulang lagi sekali, yang boleh menyanyi 3. Hadis-hadisnya, ayat-ayatnya menunjukkan 3 yang boleh menyanyi. Pertama, anak kecil, perempuan bukan laki-laki. Pertama, anak kecil, perempuan bukan laki-laki. Bila dia menyanyi, dan nyanyiannya bukanlah seni kata lagu-lagu lunca, lagu-lagu yang tak senonoh ni. Adalah nasyid-nasyid yang boleh memberi semangat dan sebagainya. Anak laki-laki tidak boleh, anak perempuan yang belum balik. Kedua, hamba sahaya. Hamba sahaya tidak kira laki-laki atau perempuan, boleh menyanyi, tapi hanya digalakkan hamba saja. Yang ketiga, isteri kita kalau nak menyanyi. Ya, kat dalam rumah kita, di tepi kita. Apa salahnya nyanyilah, sudah dia nyanyi tak? Allahu Akbar. Jangan ni antum katakan besok istianah tabiat tebiat. Jangan. Dia memang nak hiburkan antum, dibolehkan. Jadi 3 saja. Jadi yang menyanyi sekarang ni laki-laki ke perempuan? Hamba ke merdeka? Budak kecil ke? Allahu Akbar. Jadi tinggalkanlah tuan-tuan. Quran ya, yang baca, yang mendengar dapat pahala. Ya tak? Muzik yang mendengar, yang membeli, yang ni semua dapat laknat. Antum pilihlah sendiri. Pakailah kita punya akal ni. Muzik yang mendengar, yang menyanyi kena laknat. Muzik. Tapi kalau Quran, yang mendengar, yang membaca, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibaca, hendaklah kamu dengar, hendaklah kamu diam supaya kamu dapat rahmat. Rahmat ada mengatakan petunjuk. Rahmat ada mengatakan ketenangan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Rahmat mengatakan syurga. Banyak hadisnya. Jadi 3 perkara ni antum akan perolehi apabila dengar Al-Quran. Tapi dengan muzik apa tu dapat? Ya, Syekh. Dapatlah anak. Dalilnya bacalah di halaman terakhir, halaman 16.
Lu'inal mughanni wal mughanna lahu, dilaknat si penyanyi dan mendengar nyanyian. Bagaimana orang yang buat seni kata nyanyian lagu? Seorang mufti buat 9 lirik lagu, satu album cukup-cukup. Orang siapa yang buat satu sunnah, dia dapat. Ya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amala biha. Terbalik ya. Man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amala biha ila yaumil qiyamah. Siapa buat sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang di dunia. Kemudian, orang yang bawa sunnah yang buruk, yang kena laknat ni, maka baginya kena laknat dan orang yang ikut kena laknat sampai hari kiamat. Ya Syekh, Saudara Jalaluddin, teruskan. Bagaimana dengan tilawatul Quran perempuan yang membaca Al-Quran? Haram hukumnya. Kalau tilawah Al-Quran seperti itu boleh, insya-Allah. Besok jadi imam baca salah, di belakangnya seorang qariyah yang suaranya merdu. Baca salah, ditegur. Boleh? Tetap perempuan tidak boleh menegur. Kalau boleh ditepuk saja. Dan suara perempuan aurah. Suara perempuan aurah. Dan kalau terpaksa, fas'aluhunna min wara'il hijab. Turun ayat, idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab. Apabila kamu ada urusan pertanyaan, soal jawab ataupun berurusan dengan perempuan, maka beruruslah di belakang tabir. Sampai macam itu. Ini bermakna perempuan kita sangat mulia. Sembarang orang tak boleh tengok. Sangat mulia, sangat dijaga. Tetapi ditafsirkan terbalik oleh Yahudi, seolah-olah kita menekan wanita kita. Wanita kita paling disayangi, paling mulia. Betul tak? Paling mulia. Nak keluar dia escort lagi. Bukan sembarangan. Tapi oleh kerana perempuan sekarang suka menghina dirinya sendiri, dia suka bebas, ikutlah cara Eropah. Akhirnya mereka terhina. Jadi perempuan kita paling terbaik sebenarnya, paling diselamatkan. Ya, Saudara Jalaluddin, insya-Allah. Ya, Ustaz Idris, teruskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perang ada gendang, ada muzik. Rasulullah SAW tak menggunakan muzik masa perang. Bila diserang oleh musuh, dia takbir Allahu Akbar. Betul tidak? Tidak, dia hajar. Orang Arab dengan orang Rum jauh beza besarnya. Tidak. Orang Rum pada masa itu dia bina askarnya dengan badan yang kuat. Tetapi orang Arab, orang kampung yang perang. Betul tak? Kenapa jatuh orang Rum? Kalimah Allahu Akbar. Makanya bila perang disunahkan bukan dengan gendang, bukan dengan muzik, tapi dengan Allahu Akbar. Cuba tengok. Mereka katakan Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar, mereka dibangunkan dan malaikat akan berkumpul bersama kita. Satu orang beriman akan mengalahkan berapa orang? Orang-orang kafir. Berapa? Paling kurang 20 je. Subhanallah, bukan sikit. Bermakna satu lawan 20. Itu kekuatan Allahu Akbar. Siapa yang di belakangnya? Malaikat, diturunkan malaikat, betul tak? Tapi kalau dengan muzik, malaikat lari je. Sebab kena laknat. Malaikat tak akan turun membantu antum dengan muzik. Jadi kalau perang jangan pakai muzik. Allahu Akbar. Ya, syaitan pun ada kat sini dia. Syaitan akan diturunkan ya. Hadis yang kami bawa dalam kertas kerja ini adalah hadis-hadis yang sahih belaka. Mudah-mudahan kertas kerja ini boleh dikongsi dengan keluarga antum. Kalau mau menerima, terimalah. Kalau tak mau terima, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu lagi soalan, kalau ada, kalau tidak kita tutup. Ahmad ada soalan? Ya. Saudara Hamzah tak ada? Sahabat yang ada soalan yang lain? Jadi malam ni jangan terkejut kalau kita katakan muzik itu haram, kerana ini baru sebahagian, mungkin 10% daripada dalil yang kita bawa. Ya, kita akan bawa dalil-dalil daripada kitab-kitab yang muktabar untuk meyakinkan antara kita bahawa muzik itu hukumnya haram. InsyaAllah muzik itu yang mendengar, yang memainkan, yang menyanyi itu dilaknat. Sebagaimana dalil tadi. Saya rasa sampai di situ dulu. Dan minggu depan jangan lupa bawa yang ini. Siapa yang tak ada buku ni, dapatkan dari depan ataupun dari luar. Bawa yang ini. Sebab kita akan bedah buku ni sampai habis. Kita tak akan lompat-lompat insya-Allah. Saya akhiri aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.